Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar semua? Saya doakan semuanya sihat-sihat saja. Okey, sebelum kita teruskan pembelajaran pada hari ini, saya akan mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Kita ulang kaji sikit pembelajaran pada minggu lepas, iaitu tajuk dia adab menzarahi jenazah. Seperti kita tahu, okey, kita dah belajar. Kita belajar pasal doa ketika menzarahi jenazah, adab, apakah ucapan, apakah fadilat beradab dan apakah akibat jika tidak beradab. Okey, seterusnya kita akan pergi ke tajuk yang seterusnya. Okey, untuk tajuk seterusnya kita akan belajar menziarahi kubur. Banyak yang kita akan belajar dalam bab ni. Contohnya macam adab menziarahi kubur, apakah fadilat, apakah akibat tidak beradab. Lagi apakah yang perlu kita bacakan apabila kita menziarahi kubur dan banyak lagi. Okey? Okey, murid-murid, apakah adab ketika menziarahi kubur? Yang pertama, adab dia kena memakai pakaian yang menutup aurat. Okey? Jadi maksudnya kalau kita menziarahi kubur tu, kita tak bolehlah pakai sesuka hati kita je. Contohnya perempuan tak pakai tudung. Seperti kita tahulah aurat lelaki daripada pusat hingga lutut, dan aurat perempuan seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Jadi kalau kita menziarahi kubur, kita kena menutup aurat. Okey, nombor 2, sunat memberi salam. Okey, kita kena bagi salam dan mendahului dengan kaki kanan apabila memasuki kawasan perkuburan. Bila kita masuk kawasan perkuburan atau lalu ke kawasan perkuburan, kita kena bagi salam. Contohnya, Assalamualaikum ya ahli kubur. Contoh macam itulah. Dan kita masuk kawasan perkuburan tu pun dengan kaki kanan. Okey, nombor 3, tidak melangkah di atas kubur. Tidak melangkah, okey? Maksudnya daripada kubur A nak ke kubur B tu kita tak melangkah atas kubur. Kita lalu kat kawasan tepi-tepi ataupun kawasan tepi kubur tu. Tidaklah melangkah ke kubur. Okey. Nombor 4, menjaga kebersihan persekitaran tanah perkuburan. Sebab apa? Sebab kalau kawasan tak bersih, okey, ia merupakan jadi tarikan kepada binatang-binatang, haiwan-haiwan itu macam anjing ke. Jadi tak bestlah, tak baguslah kalau kawasan perkuburan tu ada anjing kan, kamu pun akan takut. Jadi jagalah kebersihan tu, nak elak daripada binatang-binatang tu minat untuk untuk lalu ke kawasan perkuburan tu. Dengan bukan lalu lah, untuk duduk, untuk untuk pergi ke kawasan perkuburan tu. Sebab apa? Sebab mereka ada bau. Mereka ada bau yang tak macam bau makanan ke, bau sisa makanan ataupun bau apa-apa snack-snack ke. Jadi mereka akan datang ke kawasan tu. Jadi kita sebagai orang yang menziarahi kubur, kita jagalah kebersihan tu. Tak adalah buat sampah, buat sampah rata-rata, macam tu. Okey, nombor 5, membaca ayat-ayat Al-Quran. Kita perlu membaca ayat-ayat Al-Quran serta diiringi dengan doa. Maksudnya kita lalu ke kawasan kubur ataupun kita menziarahi kubur, kita baca Al-Fatihah ke, baca Qul Huwallah ke, macam tu. Okey, yang ke-6, menyiram atau merenjis kubur yang diziarahi dengan air. Kita biasa nampak kan mak atau ayah kita atau atuk atau nenek yang menziarahi kubur, dia akan menyiram air, baca Yasin, lepas tu bawa air tu pergi kawasan perkuburan ataupun baca Yasin kat kawasan perkuburan kan. Lepas tu jirus air tu. Okey. Itu antara adab menziarahi kubur. Okey kelas, ini ialah doa ketika menziarahi kubur. Okey, baca, hafaz dan amalkan ya.
Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Maksud dia, kesejahteraan ke atasmu wahai ahli kubur di kalangan orang-orang beriman, dan kami sesungguhnya insya-Allah akan menemui kamu. Seperti kita tahu, semua orang dalam dunia ni yang hidup akan mati. Jadi kita apabila kita menziarahi kubur, kita kena baca doa tu. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Maksudnya kesejahteraan ke atasmu wahai ahli kubur di kalangan orang-orang beriman, dan kami sesungguhnya insya-Allah akan menemui kamu. Itu ialah doa ketika menziarahi kubur. Okey, ni contohlah gambar ni adalah bila kamu melewati atau melalui atau pergi ke kawasan perkuburan, kamu akan bacalah Assalamualaikum darul qaumil mu'minin, ataupun Assalamualaikum ya ahli kubur. Ini ialah contohlah. Okey. Okey, seterusnya kita akan belajar perkara-perkara yang dilarang ketika menziarahi kubur. Nombor 1, mengusap atau mencium batu nisan. Inilah kita biasa tengok kan, kalau orang yang menziarahi kubur, dia akan mengusap atau mencium batu nisan. Benda tu perkara yang dilarang, tak boleh buat. Okey. Okey, nombor 2, berjalan mengelilingi kubur dengan memohon sesuatu hajat. Kita berjalan mengelilingi kubur dengan kita nak mohon supaya diberi rezeki, supaya dapat anak, ataupun supaya contohnya macam berjaya dalam peperiksaan ke, tak boleh ya, itu perkara yang dilarang. Okey, nombor 3, berlari-lari dan bergurau senda di kawasan perkuburan. Contohnya macam anak-anak kecil kan, contoh adik-adik kamu yang pergi menziarahi kubur, yang ikut mak atau ayah kamu menziarahi kubur, dia pun berlari-lari ataupun bergurau senda. Tak boleh lah. Okey, sebabnya itu kawasan perkuburan dan kita kena hormat. Okey, nombor 4, membalut batu nisan dengan kain. Itu juga perkara yang dilarang. Okey. Nombor 5, meratap, memekik dan memukul-mukul diri. Contohnya macam kita mengalami kesedihan kan, ataupun orang tu mengalami kesedihan lah selepas kematian seorang, dan dia pun meratap-ratap ataupun memekik memekik lah, tak boleh terima dengan kematian tu, ataupun memukul-mukul diri dia macam ni semua salah aku, tak boleh lah macam tu. Kita kena hormat tu kawasan perkuburan. Okey, nombor 6, menceritakan keburukan si mati. Kita melawat kubur dan kita pun cakap, dulu kan arwah ni dia suka mengumpat aku, dia suka cari gaduh dengan aku. Tak boleh lah macam tu. Kita cerita benda yang baik. Ataupun banyakkan istighfar, berzikir, baca surah-surah apabila melalui kawasan perkuburan, ataupun apabila kita melawat perkuburan. Okey, nombor 7, merokok di kawasan perkuburan. Itu pun tak boleh juga. Sebab apa? Sebab kita kena hormatlah kawasan perkuburan tu. Bukan kawasan rumah kita yang kita nak merokok. Lagi satu, merokok pun tak elok untuk kesihatan. Okey, kita belajar dah perkara yang dilarang ketika menziarahi kubur. Okey, seterusnya kita akan belajar fadilat menziarahi kubur. Apakah kelebihan kalau kita menziarahi kubur ni? Apakah kebaikan? Apakah faedah dia? Okey, nombor 1, dapat mengambil pengajaran. So kita akan jadi insaf. Akan rasa akan sedar diri, akan insaf yang mana setiap orang yang hidup akan mati. Nombor 2, mendorong melakukan ibadah. Okey. Nombor 3, meringankan kesedihan. Bila kita dah menziarahi kubur ni, akan ringanlah kesedihan kita. Okey. Okey, nombor 4, bersimpati dengan keluarga. Kita bersimpatilah dengan keluarga. Nombor 5, menimbulkan rasa insaf, yang mana menyatakan bahawa setiap yang hidup akan mati. Jadi bila kita menziarahi kubur, secara tak langsung kita akan insaf lah dalam hati kita.
Okey, nombor 6, menghilangkan sifat sombong dan takbur. Okey, tak adalah sifat sombong dan tak ada juga sifat takbur dalam diri ni. Okey, seterusnya, apakah akibat tidak beradab ketika menziarahi kubur? Contohnya kamu pergi kubur, kamu boleh lari, bergurau senda, ataupun merokok, ataupun melangkah kubur. Apakah akibat? Nombor 1, tidak bermaruah. Okey, tidak bermaruah. Okey, nombor 2, dimurkai oleh siapa? Oleh Allah. Okey, yang ketiga, leka dari mengingati Allah. Sebab apa? Sebab gelak-gelak, bergurau senda, boleh lari kan. Jadi, secara tak langsung kita akan leka dari mengingati Allah. Nombor 4, of course lah mendapat dosa. Okey. Okey kelas, kita dah tamat dah pembelajaran kita pasal menziarahi kubur. Apa yang kita belajar tadi? Kita belajar pasal adab menziarahi kubur, perkara yang dilarang ketika menziarahi kubur, doa ketika menziarahi kubur, farilat ketika menziarahi kubur, dan seterusnya akibat tidak beradab ketika menziarahi kubur. Okey, ini adalah latihan. Saya nak kamu buat dalam buku tulis akhlak kamu. Okay, nombor 1, tuliskan 6 adab menziarahi kubur. Apakah adab-adab menziarahi kubur? Seterusnya, tuliskan 3 perkara yang dilarang ketika menziarahi kubur. Apakah perkara yang dilarang? Dan tulis 3 akibat tidak beradab ketika menziarahi kubur. Okey kelas, itu saja kelas untuk hari ini. Okey, saya harap kamu dapat faham apa yang saya ajar dan juga dapat menyiapkan latihan yang diberikan. Okey kelas, itu saja. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.